perkemahan ini yang berada di Arsal adalah merupakan perkemahan yang sangat-sangat sengsara disebabkan musim sejuk yang terlalu mencengkam. Para pelarian di sini memang sangat-sangat memerlukan bantuan yang berterusan daripada semua penyumbang. Salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Sayyidina Muhammad, dan kita nak teruskan perbincangan kita, perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan perjalanan mencabar musim sejuk. Bila dikatakan musim sejuk ni, sudah semestinya kita nak mengetahui, nak mengambil tahu berkenaan dengan saudara-saudara si-Islam kita yang berada di Palestin, Syria, Yaman. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada pagi ini, kita bersama dengan Ustaz Wan Ammar Muslim selaku pengurus Aman Palestin Bangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami pagi ini. Terima kasih. Ustaz, dan apabila kita membicarakan berkenaan dengan kehidupan warga Palestin, sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita yang berada di Syria, Yaman dan juga Palestin, lebih-lebih lagi pada musim sejuk ni Ustaz, apa yang membuatkan kita wajib nak mengambil tahu berkenaan dengan mereka, faktor-faktor yang kita kena tahu, sedangkan negara-negara lain juga ada masalah yang sama Ustaz? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Ola. Ya, saya. Soalan yang sering kali ditanya, kenapa kita sibuk nak tolong Palestin, Syria, Yaman, Betul. sedangkan di Malaysia pun ada orang susah. Nak kata tentang kelaparan, nak kata tentang kemiskinan, negara lain pun ada yang susah. Negara lain pun diuji benda yang sama. Tetapi apa yang membezakan Palestin, Syria dan Yaman ni dengan negara-negara lain adalah situasi yang berada di Palestin, Syria dan Yaman ini lebih susah daripada negara yang susah. Ibarat B40 kepada B40. Okey, Jadi maksudnya yang paling susah di antara yang susah. Contohnya di Palestin, mereka ini diserang berhari-hari tanpa henti. Sebenarnya mereka ini diserang tanpa henti. Dan ujian ini berterusan sehingga hari ini, walaupun tak ada sebarang berita yang viral dan sebagainya, kita mungkin tak dengar hari ini, tetapi sebenarnya pada ketika ini, pada saat ini pun mereka masih lagi diserang oleh tentera Zionis. Begitu juga keadaannya di Syria dan juga Yaman. Di Yaman lebih teruk lagi, mereka ini sudahlah kelaparan, terhad pelbagai sumber, diserang juga daripada pelbagai arah. Pelbagai pihak cuba untuk mengambil kesempatan di atas kesusahan yang terjadi. Yang mangsanya yang kita tahu adalah rakyat biasa. Begitu juga di Syria, menjadi pelarian di dalam negara sendiri. Jadi itu adalah fokus utama. Kenapa kita kena memberi lebih tumpuan terhadap tiga buah negara ini, dan ini juga menjadi fokus utama Aman Palestin dan juga menjadi sebab utama Aman Palestin untuk membantu tiga buah negara ini. Lebih-lebih lagi ada satu masjid yang paling utama, iaitu Masjid Al-Aqsa, yang mana ini memang menjadi satu yang dijanjikan Allah SWT yang akan bebas satu hari nanti. Tapi adakah kita ini nak bersama dalam perjuangan? Adakah kita ini akan tergolong dalam orang-orang yang membantu perjuangan ini? Itu dia antara perkongsian berkenaan dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Syria dan juga Yaman, yang mana mereka tak putus menerima orang kata serangan, ancaman, dan salah satunya berkenaan dengan musim sejuk Ustaz. Yang mana musim sejuk ni boleh digambarkan, boleh dikatakan juga sebagai salah satu ancaman kepada rakyat yang sedang menghadapi musim sejuk ni Ustaz, di negara-negara Palestin, Syria dan juga Yaman ni. Dan sejauh mana ancaman musim sejuk ni orang kata apa, kepada mereka penduduk-penduduk biasa ni ataupun penempatan-penempatan pelarian dan seumpamanya ini berada di Syria, Yaman dan juga Palestin Ustaz. Okay, baik. Jadi seperti yang kita tahu, musim sejuk ni memang setiap tahun ada. Dan juga kalau kita tengok di negara-negara barat, negara-negara maju, mereka berseronok dengan musim sejuk ini. Boleh main salji, boleh main ski dan sebagainya. Boleh jadi satu tarikan pelancongan lagi. Tetapi berbeza keadaannya di Palestin, Syria dan juga Yaman.
yang mana mereka ini tidak ada kelengkapan yang betul-betul cukup untuk menghadapi musim sejuk. Jadi ibarat kita masuk peti sejuk dengan tanpa pakaian yang betul. Jadi mereka ini antaranya yang paling besar adalah pelarian. Dan juga di kem-kem pelarian ini, mereka ini duduk tinggal di dalam kemah-kemah. Kemah-kemah ni memang nipis dan juga sangat dhaif, serta kekurangan bekalan-bekalan sumber-sumber yang asas seperti air dan juga pemanas dan sebagainya. Juga kelengkapan untuk musim sejuk seperti pakaian musim sejuk, dan juga kemah itu sendiri banyak yang usang dan juga ada kes yang terbakar. Masya-Allah. Jadi kita boleh lihat betapa daif dan juga pengurusan di situ sendiri. Jadi untuk mereka menghadapi musim sejuk ini memang sesuatu yang bukan menyeronokkan bagi pelarian ini. Jadi mereka sangat memerlukan bantuan kita, bantuan daripada luar untuk mereka menghadapi musim sejuk yang panjang, dan keadaan di sana itu memang boleh mencecah bawah negatif Celsius. Masya-Allah. Jadi ada juga yang meninggal, ada yang mendapat kesakitan akibat malnutrition, dehydration dan juga frostbite. Jadi ini antara fokus yang kita kena tengok, dan juga kita kena bantu betapa mereka ini memang tidak bersedia langsung dan mereka kita boleh katakan terkapai-kapai di dalam negara mereka itu sendiri. Ustaz, pernah diceritakan kepada kami, Ustaz, apabila tibanya musim sejuk, Ustaz, mereka dah sampaikan tiada apa yang boleh menjadi bahan bakar sehingga kan mereka terpaksa membakar baju sendiri, kasut sendiri, Ustaz. Ya, betul. Masya-Allah. Jadi kadang tu ada yang mereka menggunakan daripada bahan kemah sendiri, dan kita tahu kemah tu ada nylon dan asap tu memang beracun dan juga berbahaya untuk mereka sendiri sebenarnya. Masya-Allah. Dan kalau kita lihat antara aktiviti-aktiviti seperti Aman Palestin sendiri adalah salah sebuah NGO yang setiap tahun berpeluang untuk berkunjung di Palestin, Syria dan juga Yaman, Ustaz. Dan bagaimana lihatnya setiap tahun saban tahun kehidupan saudara-saudara Islam kita yang berada di negara-negara bergolak ni, adakah mereka hidup ataupun dalam keadaan yang baik dan bertambah baik, ataupun bagaimana dengan bantuan-bantuan yang kita sediakan, yang kita berikan kepada mereka, Ustaz? Okey, baik. Jadi keadaan semasa mereka ketika ini seperti yang saya beritahu pada awal tadi, mereka masih lagi ditekan daripada pelbagai arah. Contohnya di Gaza, mereka disekat bahan-bahan asasnya. Kalau ceritakan tentang bekalan air bersih, 1/10 sahaja yang bersih dan selamat untuk digunakan di dalam Gaza itu sendiri. Dan di tebing barat pula, penangkapan berlaku hampir setiap hari, dan juga tangkapan ini boleh berlaku pada kanak-kanak yang berumur 6 ke 15 tahun. Jadi boleh bayangkan tak keadaan bagaimana mereka pergi sekolah pada awal pagi, petang tak balik. Jadi ini antara benda yang bermain di fikiran ibu bapa mereka yang berada di tebing barat ini. Dan ini memberi satu kesan yang sangat negatif kepada masalah mental. Di tebing barat dan juga di Gaza itu sendiri, mereka menghadapi masalah yang sangat besar adalah masalah mental. Dan tentera Zionis Israel sendiri, mereka sangat mengetahui cara untuk melemahkan generasi-generasi baru dan juga generasi yang ada sekarang ini. Jadi mereka menyerang daripada pelbagai arah, termasuklah dari segi mental itu sendiri. Jadi bayangkan kanak-kanak boleh ditangkap dan juga dilepaskan pada usia belasan tahun, ataupun lepas dah dewasa barulah dah keluar. Masa tu ilmu pun tak ada, sekolah tak pergi. Jadi kadar buta huruf pun tinggi di sana. Tetapi apa yang mengagumkan juga adalah rakyat di Gaza ini merupakan pemegang PhD yang terbanyak sekali. Kerana apa? Kerana bila mereka dah keluar tu, mereka cuba untuk mencari ilmu dan juga membantu balik negara mereka. Itu yang berlaku di Gaza dan juga di tebing barat. Bagaimana pula dengan kehidupan seharian mereka dengan bantuan yang kita berikan seperti makanan ataupun pakaian dan sebagainya? Okey, dari segi bantuan yang kita sampaikan tu, contohnya untuk bantuan musim sejuk itu kita ada sampaikan kerosin dan juga alat pemanas itu sendiri, dan juga bantuan perubatan serta kotak makanan. Jadi Aman Palestin setiap tahun kita sampaikan bantuan utama ini, dan juga walaupun kita rasa macam banyak dah kita bagi, tapi sebenarnya dia masih lagi belum cukup untuk sepenuhnya membantu mereka ini. Dan pada tahun lepas, alhamdulillah kita berjaya untuk membina satu penempatan pelarian yang lebih baik di kem pelarian di Syria.
dan mereka tinggal di rumah-rumah batu. Kita boleh kata sebagai perumahan rakyat lah. Ya, betul. Jadi mereka tidak lagi tinggal di dalam kemah-kemah. Jadi kita pindahkan mereka kepada tempat yang lebih baik dan juga lebih selamat dan lebih selesa, insya-Allah. Baik, insya-Allah itu dia. Dan selepas ni kita nak mengetahui bagaimana Aman Palestin membuat pemilihan untuk mengagihkan bahan-bahan ataupun barang-barang keperluan yang kita bantu, yang kita berikan bantuan kepada mereka, sedangkan mereka dalam jumlah yang amat ramai. Selepas ini dalam Assalamualaikum, teruskan bersama kami. Mencabar musim sejuk yang seperti kita kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan saudara-saudara kita yang sedang berada di Palestin, di Syria dan juga Yaman, dan pengurusan Aman Palestin bagi membantu orang kata apa, perjuangan kehidupan saudara-saudara kita. Masih lagi bersama dengan Ustaz Wan Ammar Muslim selaku pengurus Aman Palestin Bangi, dan kita teruskan berkenaan dengan pelaksanaan kempen bantuan musim sejuk yang setiap tahun untuk menjamin kebajikan penduduk Palestin, Syria dan juga Yaman ketika musim sejuk ni. Dan Ustaz, antara impak yang kita boleh kongsikan, yang ketara yang kita lihat kepada saudara-saudara Islam kita yang berada di Syria, Yaman dan juga Palestin, yang apabila kita agihkan bantuan ini berkenaan dengan kempen bantuan musim sejuk lah terutamanya, apa yang kita boleh kongsikan bersama dengan penonton kita? Okey. Jadi setiap tahun Aman Palestin memang sentiasa menghantar seperti yang saya sebutkan tadi, antaranya adalah kotak makanan, bantuan kelengkapan musim sejuk, kerosin dan juga pemanas. Jadi ini adalah bahan asas untuk mereka meneruskan kehidupan di sana. Jadi itu untuk mereka menghadapi musim sejuk. Tetapi Aman Palestin juga mengadakan kempen yang berfokus membina infrastruktur yang lebih baik untuk mereka meneruskan kehidupan yang lebih baik di sana. Jadi antara apa yang kita bantu adalah membuat tangki air ataupun sistem pengairan air di Syria dan juga di kem-kem pelarian ini. Jadi mereka tidak perlu lagi untuk ambil air ini daripada sungai yang sangat jauh. Jadi kita yang bina saliran, kita yang bina sendiri tangki itu di kem-kem penempatan ini. Begitu juga kita nampak masalah yang sangat besar juga adalah kadar buta huruf dan juga kadar pendidikan di sana. Jadi apa yang kita bantu adalah kita buat sekolah pelarian di kem pelarian itu sendiri, bersama dengan masjid yang ada bersama dengan sekolah tu sekali lah. Jadi kita sasarkan untuk membantu generasi-generasi muda ini supaya mereka boleh mendapatkan ilmu sama macam kawan-kawan dia di negara-negara yang lain. Mereka berhak untuk mendapatkan ilmu ini, ya, betul. Dan ilmu ini seperti yang kita tahu adalah satu hak asasi manusia di seluruh dunia. Jadi ini adalah antara hak mereka yang telah pun didinai daripada hasil pergolakan yang dicatur oleh mana-mana pihak sekalipun. Jadi antara lain juga adalah kita nampak juga masalah kesihatan mental di sana. Jadi Aman Palestin dengan sumbangan daripada rakyat Malaysia ini kita kumpulkan dan juga kita buat satu inisiatif, kita bina hospital mental. Jadi kita bina hospital mental di dalam Gaza itu sendiri. Jadi kita sampaikan bantuan-bantuan ini sebab apa, kita tahu rakan-rakan kita dekat sana ini memang dah sangat kritikal dah di tahap kesihatan mental ini sangat kritikal. Yang mana selalu dikempenkan di media sosial, di serata dunia berkenaan dengan masalah mental di pejabat, di sekolah dan sebagainya, tetapi mereka lupa untuk memfokuskan masalah mental di negara yang bergolak, di negara yang mereka serang. Jadi ini satu hipokrisi yang sangat jelas. Jadi kita sebagai saudara-saudara Muslim ini, kitalah yang kena ambil tanggungjawab. Tak perlu fikir tentang Muslim sekalipun, kita sebagai manusia, nilai kemanusiaan itu, kalau kita faham orang-orang yang ditindas ini, kita memang kena bantu mereka dan juga kita kena beri hak mereka. Jadi kesihatan mental, pendidikan ini semua adalah hak-hak mereka yang telah dinafikan oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi ini adalah antara fokus-fokus dan juga ini adalah antara bantuan yang kita sampaikan dan kita sasarkan untuk beri bantuan ini bersifat jangka masa panjang. Jadi kita bukan sekadar nak bagi makan semata-mata, bukan sekadar nak bagi kemah ataupun ni semata, tapi kita bagi penyelesaian jangka masa panjang daripada bantuan-bantuan
daripada sumbangan-sumbangan yang diberikan dan dikumpulkan oleh rakyat Malaysia ini sendiri. Baik Ustaz, dalam usaha nak mengagihkan bantuan kepada mereka yang memerlukan seperti yang Ustaz kongsikan sebentar tadi, bagaimana sebenarnya Aman Palestin membuat melaksanakan pengagihan ataupun pemilihan untuk mengagihkan bantuan, memandangkan mereka di sana ni, di Syria, Yaman dan juga Palestin ni bukan sedikit Ustaz, memang ramai sekali yang mereka yang terkesan akibat penindasan, peperangan dan sebagainya Ustaz. Jadi Aman Palestin setelah beroperasi lebih daripada 15 tahun, jadi kita mengambil pengalaman-pengalaman dan juga kita membina kerjasama-kerjasama dan juga jaringan di seluruh dunia. Jadi untuk pemilihan-pemilihan ini kita bekerjasama dengan NGO antarabangsa. Contohnya antaranya adalah URDA di Syria, kemudian di Ata Relief. Maafkan saya, URDA ini kita rakan kerjasama NGO di Lebanon. Kemudian kita ada Ata Relief di Syria dan juga kita ada Human Access. Ini di Yaman. Jadi ini antara kerjasama-kerjasama antarabangsa, antara sesama NGO, dan kita minta bantuan mereka untuk lihat sendiri apakah keperluan semasa, apakah keperluan yang mendesak di tempat yang mereka kawal di sana lah. Okay. Dan juga kita sendiri ada pejabat cawangan Aman Palestin di dalam Gaza. Jadi Aman Palestin ada pejabat di dalam Gaza yang mana mereka ini mereka lah akan memantau dan juga mereka lah akan ambil sebarang maklumat yang mana yang dah jadi anak yatim, yang mana yang dah jadi ibu tunggal, yang mana yang memerlukan bantuan, dan juga apa infrastruktur ataupun apa keperluan yang sangat penting di sana. Contoh sebelum ini kita baru saja siap membina satu buah jalan, jalan Al-Wazir di dalam Gaza. Itu adalah akibat daripada serangan tentera Zionis, dan itu sangat mengikat pelbagai logistik daripada satu tempat ke satu tempat, ataupun daripada ambulans daripada satu tempat ke satu tempat tu. Kadang tu masalah nak sampai ke hospital tu sempat meninggal dalam ambulans sebab daripada jaringan jalan tu sendiri yang telah rosak. Jadi itu antara input yang kita dapat daripada rakan-rakan kita yang berada di sana itu sendiri. Jadi itulah antara cara pemilihan yang terbaik bagi Aman Palestin adalah untuk mengambil daripada mereka itu sendiri. Maknanya kerjasama antarabangsa tu, betul. Kerjasama antara NGO yang berada di sana, di di lokasi sendiri sebenarnya. Dan itu dia. Dan segala maklumat dah pun tertera, misal kata kepada mereka yang ingin bersama-sama membantu sahabat-sahabat kita, saudara se-Islam kita. Segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda, ada nombor telefon, ada laman sesawang, boleh hubungi mereka untuk maklumat dengan lebih lanjut. Kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Wan Aman Muslim, pengurus Aman Palestin Bangi, kerana bersama dengan kita hari ini. Terima kasih sekali Ustaz. Dan kepada anda, teruskan kami dalam Assalamualaikum. Kita akan kembali lagi selepas ini. نحن بنتدفع على الصوبة، أوقات يعني بصحنا شوية مازوت، أوقات بنتدفع على الشراطيط، أوقات بيكون معنا شوية مصاري بنجيب حطب، يعني حسب شو متوفر عنا بنتدفع. يعني أي لحظة بتوقع علينا الخايمة إذا شتت مثل هديك السنة ثلج، يعني أنا وولادي منا حاسين بجوز توقع علينا الخايمة، يعني لا فيها شويدر لا فيها خشب، وحتى يعني الخيمة اللي قاعدين فيها شبابيك ما فيها، ما موفر فيها شيء أبدا. يعني أنا عندي هالثلاث فرش بعدني بنام عليهم أنا وولادي، وصاروا يعني رقاق كتير. يعني نحن كنا نجيب بلاستيك يعني من البالي أو نطلع نلوم من برا بلاستيك، يعني ريحة البلاستيك كلها تعبق بالخيمة، والولاد يصيروا يصعلوا، يعني بدي أخذ الولاد على المشفى ولا بدي أعلق الصوب. نحن هديك الشتوية والله تلطف فينا ومرقت علينا بفضل رب العالمين. نحن خايفين هالشتوية كيف بدها تقطع علينا.